Halo Mimi, selamat malam. Hai Boleh Kak. dengar? Oke. Oke, sebelum start, boleh dapat dengar suara saya tak? Lepas tu screen boleh dapat nampak tak? Boleh, boleh. Oke, so kalau tak ada apa-apa kita terus start sebab sekarang dah pukul 9.04. So takut nanti kan macam awak nak buat apa-apa kan lepas ni, macam tu lah. Oke, right. Jadi hari ni kita akan terus mulakan kelas. So hari ni based on apa yang awak minta pada tadi, hari ni kita akan tumpukan kepada dua lah, dua fokus kita hari ni. Yang pertama, kita akan tumpukan dahulu yang paling tersusah sekali. Taklah susah sangat pun, tapi dia dia senang, tapi cuma kita macam kita confuse lah gitu. Lebih kurang lah, iaitu kata kerja. Lepas tu kedua kita akan juga tumpukan kepada kata adverba yang awak minta nak ajar balik lah macam tu. So kita akan ingat balik apa yang kita dah pelajari pada semester lepas dan harap ia akan membantulah jika apa yang kita akan tumpukan pada hari ini akan ditanyakanlah dalam soalan. So harap-harap akan keluarlah satu dua soalan macam tu lah, sama ada bahagian A ataupun dekat bahagian B. Okey, so kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu kata kerja. Okay, tumpuan kita hari ini adalah kita nak membezakanlah iaitu jenis kata kerja tak transitif. Itu adalah fokus kita pada hari ini. Okey. Jadi kita akan pergi kepada yang secara asas dahululah, kita akan pergi kepada definisi. Walaupun awak dah tahulah kan maksud kata kerja ni apa. Okey, so secara ringkasnya, kata kerja ni dia merujuk kepada suatu perbuatan atau keadaan tertentu, ya. Jadi itu secara ringkasnya lah definisi bagi kata kerja ni. Okay, dia dibahagikan kepada dua. Okay, sama ada kata kerja dalam bentuk perbuatan ataupun kata kerja dalam bentuk keadaan. Okay. Contoh kata kerja perbuatan tu yang macam membaca, menulis, apa lagi, minum dan sebagainya. Kalau kata kerja keadaan seperti sehat, macam itulah keadaan yang menggambarkan lebih kepada sifat lah begitu untuk memperjelaskan sesuatu situasi dalam bentuk kerja lah begitu sebab nama pun kata kerja kan. Okay. So itu secara ringkasnya saja. Kita pintas selalu sajalah apa yang kita dah pelajari pada semester lepas. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada tumpuannya ni. Yang awak ada request kan yang beberapa minggu yang lepas. Okay, kalau kita ikut dalam buku kan, secara umumnya kata kerja itu dia ada dua. Okay, ada dua. Yang pertama adalah kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. So saya rasa awak tahu jugalah maksud kata kerja aktif dengan pasif ini. Di mana kalau kata kerja aktif tu dia kata kerja yang digunakan dalam ayat ayat aktif, ya, ayat aktif. Sementara kalau kata kerja pasif dia digunakan dalam ayat pasif lah begitu. Okey, sebab kenapa? Sebab highlightnya di situ adalah aktif dan pasif begitu. Okey, jadi dan sudah tentunya juga penggunaan imbuhan bagi kata kerja aktif dalam ayat aktif dan kata kerja pasif dalam ayat pasif itu adalah berbeza. Okey, nanti awak tengok baliklah dekat nota awak ataupun buku awak lah yang awak masih ada lagi. Okey, jadi kita akan perkecilkan skop kita hari ini. Okey, iaitu kata kerja tidak transitif yang dipecahkan daripada kata kerja aktif. Karena kata kerja aktif tu dia dibahagikan kepada dua, iaitu yang kata kerja aktif tak transitif dan juga kata kerja aktif transitif. Okey. Kata kerja aktif tak transitif dia dibahagikan kepada tiga, tanpa pelengkap, berpelengkap dan berpenerang. Sementara kata kerja aktif transitif dia dibahagikan kepada dua, satu objek dan juga dua objek. Okey, apapun kita akan tumpukan atau kita akan skopkan lebih yang kecil kepada kata kerja tak transitif. Okey. Yang ni kebiasaannya memang kita akan susahlah untuk membezakan. Ya. Dan saya akui memang benda ni memang ada susah sedikit.
termasuk saya adalah dulu waktu kalau saya masih lagi form 6 student, memang kita orang satu kelas memang susah lah untuk untuk tentukan mana ayat yang tak transitif tanpa pelengkap, berpelengkap dan juga berpenerang gitu. Sebenarnya untuk membezakan ni sebenarnya dia taklah terlalu susah sangat. Kalau saya kan tips di sini kalau kita nak membezakan antara ketiga-tiga ni, pertama sekali kita kena faham dahulu dari segi konsep dia. Maksud dia lah macam tu. Misalnya kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ni apa maksud dia? Macam tu. Kalau berpelengkap ni maksudnya apa? Kalau berpenerang tu maksud dia apa? Setiap tiga benda tu dia memiliki satu keadaan yang berbeza-beza. Jadi tidak samalah sebenarnya. Jadi yang saya rasa yang susah untuk kita nak fahamkan tu cuma hanyalah dari segi konsep. Tapi kita tak tengok lagi dari segi contohnya macam mana. Adakah dia sama sahaja ataupun setiap daripada tiga ni berbeza. Jadi untuk benda ni, untuk membezakan tiga-tiga jenis kata kerja tak transitif ni, dia mengalami tiga situasi yang berbeza. Nanti akan ada satu formula ataupun method lah yang boleh kita gunakan untuk selepas ni kita boleh gunakan method tu bagi membezakan antara ketiga-tiga ni. Metod apa yang saya maksudkan nanti kita akan bagi tahu lah apa yang terakhir. Yang di akhir sesi ni lah mungkin boleh dapat membantu awak lah. So kita tengok yang pertama dahulu. Dibagikan kepada tiga. Tanpa kita tengok dahulu yang pertama iaitu tanpa pelengkap. Tanpa pelengkap. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap? Secara ringkasnya, tanpa pelengkap ni dimaksudkan sebagai satu keadaan yang boleh berdiri sendiri dalam predikat ayat. Boleh diberikan keterangan selepasnya. Kita amati dahulu satu persatunya. Yang pertama dia boleh berdiri sendiri dalam predikat ayat. Maksudnya di sini sama ada boleh untuk diletakkan keterangan ataupun tidak. Dengan atau tanpa keterangan masih lagi diterima. Masih lagi boleh orang kata tu boleh ditulis lah. Itu yang maksudkan boleh berdiri sendiri. Jadi kalau boleh pun tak apa, tak boleh pun tak apa. Macam tu. Nanti kita akan tengok contoh dia. Lepas tu yang kedua, boleh diberikan keterangan selepasnya. Boleh diberikan keterangan. Kalau tak nak bubuh keterangan pun tak apa. Sebab ayat tu memang sudah ada maksud. Faham tak? Macam tu. Jadi poin di sini yang kita highlightkan kalau tanpa pelengkap ni, yang pertama dia boleh berdiri sendiri. Masih lagi ada maksud. Even kalau awak hilangkan salah satu pun, dia masih lagi boleh ada maksud. Dia masih lagi ada maksud tersendiri. Selagi masih bermakna. Kalau hilang maknanya memang memang hilanglah terus. Kita tak fahamlah apa yang cuba disampaikan. Lepas tu yang kedua, dia boleh diberikan keterangan selepasnya. Kalau tak nak berikan keterangan pun tak mengapa juga sebab masih lagi ada maksud. Cumanya kalau kita ikut pada maksud tu memang boleh diberikan keterangan lah. Macam tu. Sebab kalau tak nak diberikan keterangan tu kita masuk kepada yang kedua iaitu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. So kita tengok contoh dia. Contoh di sini. Datuk sedang tidur sejak tadi. So kata kerja di sini adalah tidur. Tak transitif.
Okey, kata kerja aktif tak transitif. Okey. Datuk sedang tidur sejak tadi. Kalau kita so kita tengok dulu di mana subjek dan di mana predikatnya. Okey, subjek dekat sini adalah Datuk. Okey, kalau predikat adalah sedang tidur sejak tadi. Okey, subjeknya itu adalah Datuk dan predikatnya adalah sedang tidur sejak tadi. Okey. Kalau kita hilangkan, kalau kita jadikan ianya ayat sebagai Datuk sedang tidur. Kita hilangkan sejak tadi. Okey. Adakah ayat ni masih lagi ada makna ataupun tak ada? Pendapat awak. Kalau kita hilangkan frasa sejak tadi, jadikan dia sebagai Datuk sedang tidur, masih lagi ada maksud ataupun tidak? Pendapat awak? Ada. Ada. Okey, sebab kenapa? Kenapa masih lagi ada makna? Sebab dia duduk tergantung. Datuk sedang tidur. Macam ayat tu duduk mati. Betul. Dia masih lagi ada maksud. Kalau awak buangkan frasa sejak tadi, masih lagi ada maksud. Kalau awak masih lagi nak kekalkan sejak tadi pun tak ada masalah sebab tetap masih lagi ada maksud. Jadi itu maksud dia. Boleh diberikan keterangan selepasnya. Kalau tak nak berikan keterangan pun tak apa sebab ayat Datuk sedang tidur pun sudah ada maksud. Kalau awal letak juga Datuk sedang tidur sejak tadi pun masih lagi ada maksud. Sebab kita tahu bahawa Datuk tu memang sedang tidur. Awak nak bagi tahu sejak tadi ke tak nak bagi tahu sejak tadi pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita dapatkan highlight dekat situ iaitu Datuk sedang tidur. Kalau yang salahnya dekat sini bila awal letakkan dia sebagai ini saja, Datuk sedang. Itu tak ada makna lah. Memang dia jadi gantung dan hilang maknanya. Okey. Hilang makna terusnya kalau awal letakkan Datuk sedang. So memang salah lah dekat situ. Sudah jelas lah memang salah. Macam tu. Okey. Nah, jadi itu yang pertamalah tanpa pelengkap. Jadi tak perlu pun ada apa-apa yang awak boleh letakkan selepas itu kerana ayat sedia ada tu memang sudah ada maksudnya tersendiri, boleh berdiri sendiri. Melainkan kalau awak buang secara keseluruhan dalam bahagian predikat, yang tinggal tu hanyalah subjek, memang salah lah. Jadi tergantunglah ayat tersebut. Jadi tidak ada pelengkapnya. Okey, so itu yang pertamanya. Okey, yang kedua adalah tak transitif berpelengkap. Okey. So apa yang so saya letakkan maksudnya dahulu dekat sini. Okey, memerlukan kata atau frasa untuk melengkapkan maksud. Okey, pelengkap unsur yang menjadi pencukup. Okey, so seterusnya kita pergi ke yang kedua iaitu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Okey. Ini bertentangan ataupun berlawanan daripada yang tadilah. Kalau tadi itu tak perlukan ada pelengkap sebab sudah ada maksudnya tersendiri. Okey, yang ini sebaliknya. Okey. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap memerlukan kata atau frasa untuk melengkapkan maksud. Okey. Jadi pelengkap di sini ataupun apa yang kita perlukan adalah unsur pelengkapnya yang berperanan sebagai pencukup. Jadi mesti semua kena ada. Tidak boleh hilang salah satu. Kalau hilang salah satu, ia akan tergantung terus ataupun tidak ada maksudnya lah bagi ayat tersebut. Okey. So kita perhatikan pada ayat di sini. Okey. Lepas tu kita asingkan teruslah mana satu subjek dan juga mana satu predikat.
Okey. So, kita perhatikan pada ayat dekat sebelah ni ya. Okey, Encik Rama berada di Seremban. Okey. So, kata kerja dekat sini adalah beradalah. Okay, berada tu adalah kata kerja. Okey. Kalau kita hilangkan, okey, Encik Rama berada, kita hilangkan di Seremban. Okey. Masih ada maksud dia tak? Encik Rama berada titik. Kita buangkan di Seremban. Tak maksud ada, sir. tak ada kan? Tergantung. Tergantung. Jadi mesti memerlukan pelengkapnya, iaitu di Seremban. Okey. Jadi sudah jelas di sini memang kena memerlukan pelengkap lah. Sebab kalau kita cuma kita tulis je Encik Rama berada titik, salah lah. Mesti kita kena bagi tahu juga dekat mana. Lepas tu yang kedua, kalau kita cuma letakkan begini saja, Encik Rama berada di titik Seremban pun sama juga. Tak ada makna. Apatah lagi kalau ada kata sendi nama di belakang kata kerja tersebut. Di. Kata sendi nama tu mesti memerlukan sesuatu. Objek lah. Selepas kata sendi nama tu. Jadi sama juga. Tak boleh. Mesti juga ada pelengkapnya. Begitu. Okey. Jadi berpelengkap mesti kena ada sesuatu yang boleh mencukupkan sesuatu ayat tersebut. Dengan erti kata lain, mesti kena ada sesuatu keterangan yang boleh berdiri sendiri. Berbeza daripada tanpa pelengkap, tidak boleh digugurkan. Tidak boleh digugurkan. Kalau digugurkan, hilanglah keaslian ataupun makna perkataan suatu ayat tersebut. Berpelengkap. Dan nama pun pelengkap kan. Pelengkap tu mesti kena ada betul-betul melengkapi antara satu dengan yang lain begitu. Okay? Kalau berbeza dengan tanpa pelengkap ni, dia boleh dalam dua situasi. Kalau gugurkan, masih ada maksud. Kalau tidak digugurkan pun masih lagi ada maksud. Jadi dia boleh dalam keadaan dua. Kalau berpelengkap ni, dia kena ada satu saja. Kalau gugurkan memang tak adalah terus. Memang tidak boleh kalau digugurkan. Jadi mesti juga kena ada pelengkapnya. Barulah boleh. Boleh dibaca lah begitu. Ada maksudnya. Alright. Okay. Yang ketiga adalah berpenerang. Okay. So kita tengok berpenerang macam mana, bagaimana konsep dia. Okey. Kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Okey, apa yang dimaksudkan? Okey. Kata kerja aktif tak transitif berpenerang membawa maksud kata kerja aktif tak transitif yang diikuti kata nama. Okey. Okey, jadi yang unsur berpenerang tu maksudnya itu mesti kena ada ataupun harus terdiri daripada kata nama. Apakah peranan berpenerang ni sama juga dengan berpelengkap? Mesti ada maksud. Tapi berbeza dia dekat sini. Okey, kalau tidak diletakkan pun sebenarnya kita memang sudah tahulah benda tu memang akan memang akan ditujukan ke mana benda tu pergi. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Okey. Tak apa, nanti kita akan tengok dekat contoh dia lah macam mana. Okey. Dan kata kerja aktif tak transitif berpenerang ini dia boleh diadakan. Kalau tidak diadakan pun sebenarnya tak ada masalah. Boleh. Sama jugalah macam tanpa pelengkap. Kalau nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa.
Sebab masih lagi ada maksud dan sebenarnya memang benda tu sudah terang lah sebenarnya. Terang lagi bersuluh lah. Benda tu memang diadakan macam tu. Okey, kita tengok dekat contoh ni. Okey, mereka bermain bola di padang. So, kita asingkan subjek tu adalah mereka. Dan predikat tu adalah bermain bola di padang. Okey, so yang kata kerja dekat sini adalah bermain. Okey. Okey. Unsur penerang yang terdapat dalam ayat ini adalah di padang. Okey. Okey, berpenerang dia sama peranannya juga dengan berpelengkap. Ya. Yeah. Cumanya kalau berpenerang ni dia macam apa orang kata tu dia macam menerangkan lagi secara lanjut supaya kita boleh dapat fahamkan lagi tentang sesuatu situasi tersebut. Okey. Contohnya, mereka bermain bola di padang. So unsur penerang di sini adalah di padang. Di padang. Objek tu adalah bola. Objek tu adalah bola. Okey. Cuba kita tengok saya bagi satu contoh saya bagi ayat lah. Okey di sini Okey. Mereka bermain bola. Andai kata kalau kita gugurkan penerangnya iaitu di padang. Okey. Kita cuma jadikan dia sebagai mereka bermain bola. Okey. Kalau saya cuma letakkan mereka bermain bola ni, adakah awak masih faham dengan ayat yang saya berikan tersebut? Masih faham. Masih faham kan? Kalau saya letakkan sekali mereka bermain bola di padang, Makin faham. makin faham kan? Jadi kalau kesimpulannya dekat sini, kalau kita gugurkan unsur penerang iaitu di padang pun, apa akan jadi? Masih lagi ada maksud dan boleh kita faham ataupun tidak? Boleh faham lagi, sir. Boleh faham lagi kan? Jadi penerang tu fungsinya di sini adalah untuk kita menerangkan lagi dengan lagi jelas. Kalau kita perhatikan dalam contoh ni, mereka bermain bola di padang. Okey, kita fahamlah. Mereka ni bermain bola di padang. Kalau kita gugurkan di padang pun dan kita cuma tulis mereka bermain bola, jadi kita memang faham yang mereka tu bermain bola. Kalau nak tahu tu mereka bermain bola dekat mana, bolehlah tulis mereka bermain bola di padang. Kalau awak gugurkan di padang, awak cuma kata mereka bermain bola pun kita masih boleh tahu yang mereka ni memang bermain di bola. Kecuali kalau awak nak detailkan lagi mereka bermain bola di padang, okey. So memang orang tu dah tahulah yang mereka ni bermain bola di padang itu. Kalau tak nak bagi tahu mereka bermain bola di padang pun sebenarnya mereka memang tahulah. Memang main bola tu memang dekat padang. Dekat mana lagi kan nak main selain daripada dekat padang kan. Jadi kalau awak nak penerang ini, dia boleh digugurkan. Dan walau macam mana pun juga dia mesti harus diadakanlah untuk menerangkan lagi sesuatu maksud tersebut. Dan actually ayat tu sudah ada maksud. Cuma kalau nak lagi orang kata tu nak lagi penyedap dia lah kan. Nak penyedapnya lagi bagi tahulah secara lagi orang kata tu lagi terangkanlah macam menerangkan sulu dijalankan begitu. Jadi macam itulah konsep dia. Okey. Jadi sebenarnya tidak ada orang kata tu tidak ada kekeliruan yang terlalu besar, cuma mungkin kita kurang untuk mempraktikkan sehingga menyebabkan kita susah bila kita ulang kaji kembali tanpa merujuk dekat mana-mana sumber kan. Susahlah kita nak tahu, apatah lagi kalau kita tak recall kembali benda yang macam kita anggap tu payah sangatlah untuk memahami konsep jenis-jenis kata kerja aktif dan transitif itu. Okey. Jadi untuk memahamkan ketiga-tiga ni, okey kita ambil contoh Kalau cara saya kan
kaedah untuk kaedah untuk faham kata kerja aktif tak transitif jenis ni kita anggap sebagai kita anggap nasi lemak kita. Nasi lemak. Okey. Kalau nasi lemak tu dia kan ada sambal, ada ikan bilis, ada telur dan juga ada nasi pulut lah kan. Okey, jadi itu kan nasi lemak yang kita makan tu kan lengkap, mesti kena ada keempat-empat benda ni. Macam tu. Okey, sambal. Okey. Okey. Macam kalau kita nak fahamkan kalau tanpa pelengkap. Okey, kalau tanpa pelengkap dalam situasi nasi lemak tu, okey, kita andaikan satu biji telur. Okey, satu biji telur. Okey. Biasanya kan kalau nasi lemak ni kan kita kan mesti membiasakan dengan adanya telur, betul tak? Okey, ada telur. Kalau nak ada telur boleh, tak nak telur pun boleh je. Tak ada masalah. Yang penting kita masih lagi boleh makan dengan timun, dengan sambal. Begitu. Apatah lagi dengan nasi yang memainkan peranan dekat situ. Kan sebab nasi lemak juga kan. Jadi so nasi pulut lah yang memainkan peranan dekat situ. Kalau nak ada telur pun boleh, tak nak ada telur pun tak apa. Yang tetap saja nasi lemak tu masih lagi sedap lah untuk dimakan. Begitu. Okey. Kalau berpelengkap mestilah kena ada semua. Kan? Mesti kena ada semua. Semua elemen tu mesti kena ada dalam nasi lemak tu. Kalau hilang salah satu, memang tak sedap lah nasi lemak tu. Begitu. Okey. Kalau berpenerang. Okey. Kalau cara nak memahamkan penerang tu, okey. Sambal tu, tak kisahlah nak guna mana-mana pun. Nak guna jenama mana-mana. Yang penting masih lagi ada sambal. Jadi tak kisahlah nak guna sambal ikan bilis ke, sambal udang ke, nak guna sambal daging ke, namanya pun sambal, tetap boleh dimakan bersama dengan sambal. Sebab sambal tu mesti kena lengkap. Dan sambal tu kan mesti wajib kena ada dalam nasi lemak, betul tak? Jadi tak kisahlah apa-apa sambal pun, yang penting kena ada sambal lah juga dekat nasi lemak tu. Begitu. Jadi kalau cara saya kan, kalau saya akan ingat kaedah jenis-jenis kata kerja aktif transitif, saya ingat je nasi lemak. Nasi lemak ni dia pelengkap bagi elemen nasi lemak tersebut. Semua benda kena ada. Kalau ingat je lah, setiap tiga ni dia ada maksudnya yang tersendiri. So kalau nak ingat definisi dia, nak bezakan ketiga-tiga ni, ingat nasi lemak. Nasi lemak ni dia boleh divariasikan dengan pelbagai. So sama jugalah dengan kata kerja aktif tak transitif ni. Nak bezakan tiga-tiga jenis. Telur tu kalau nak makan sekali boleh, tak nak makan sekali pun tak apa. Begitu. Kalau sambal pula, sambal tu dia boleh pelbagai jenis. Tak kisahlah, yang penting ada sambal. Begitu. Sebab sambal ni juga wajib. Begitu. Sama juga dengan timun. Timun tu dia cuma ada satu jenis. So memang tetap kena menggunakan timun lah sebagai salah satu pelengkap dalam dalam hidangan nasi lemak. Bila sebut nasi lemak tu macam mungkin kita lapar lah kot kan, makan nak craving cari nasi lemak kan. So macam tu lah. Begitulah kaedah dia kalau nak ingat jenis kata kerja aktif tak transitif. So ingat nasi lemak. Begitu. Jadi ketiga-tiga ni dia ada berkaitan dengan hidangan nasi lemak yang kita cuba ingat lah benda ni. So macam tu lah. Rupa-rupanya tak adalah susah sangat. Cuma mungkin masalah kita ni yang untuk membezakan ketiga-tiganya, kita cuma kurang praktik saja terhadap ketiga-tiga benda tu. Sebab mindset kita memang sudah menuju ke arah susahnya benda ni. Susahnya benda ni kita nak faham katanya. Padahal sebenarnya senang je. Macam mana kita nak faham, sebagaimana juga kita fahamkan tata bahasa yang lain. Cuma masalah di sini kita kurang praktik sajalah terhadap konsep yang terutama yang memerlukan pemahaman kita yang besar lah macam tu ya. Okey. So ada soalan tak setakat ni untuk ketiga-tiga ni?
Okey. So kita teruskan. Okey. Kita akan tengoklah apa contoh soalan yang melibatkan ini. Okey, so saya dah sediakan satu contoh soalan. Okey. Okey, so katakanlah kalau soalan ni dia akan keluar macam ni. Okey. Soalannya adalah apakah jenis kata kerja yang terdapat dalam ayat 1, 2 dan 3. Okey, so kita baca satu persatu. Okey, ayat yang pertama, kami sedang berunding dengan pihak atasan. Okey. Okey, yang kedua, kami berjabat tangan ketika bertemu. Okey. Yang ketiga, kami mencari pertapa di gunung itu. Okey, so dia minta kita untuk menentukan jenis kata kerja dalam ayat 1, 2 dan 3. Sama ada kita akan jawab kata kerja aktif tak transitif tanpa berpelengkap, berpelengkap ataupun berpenerang. Okey. So kita tengok pada ayat yang pertama. Okey. Kami sedang berunding dengan pihak atasan. Okey, kalau kita nak tentukan antara ketiga-tiga tersebut, kita cuba main gugur-gugurkan sajalah ayat tersebut. Sama ada dia masih ada maksud ataupun tidak ada maksudnya. Jadi kalau nak jawab soalan sebegini, tips dia okey adalah cuba gugurkan. Cuba gugurkan setiap unsur dalam predikat. Okey. Dalam untuk setiap ayat lah. Dengan syarat. Okey, dengan syarat dengan syaratnya kena faham jugalah konsep berpelengkap, tanpa berpelengkap dan juga berpenerang. Okey. Jadi cuba gugurkanlah. Cuba gugurkan dan tengok sama ada masih ada maksud ataupun tidak ada maksud bagi setiap ayat tersebut. Okey. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama kami sedang berunding dengan pihak atasan. Okey, kita gugurkan dengan pihak atasan, kita jadikan dia sebagai kami sedang berunding. Titik. Okey. Jadi bila kita tinggalkan, dia cuma hanya jadi kami sedang berunding. Okey. Kita boleh dia boleh jadi antara dua, sama ada kata kerja tanpa pelengkap ataupun kata kerja berpelengkap. Okey, so kita tengok semula kepada notes kita tadilah. Okey. Kalau kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, dia boleh berdiri sendiri. Okey, dia boleh juga diberikan keterangan selepasnya. Kalau tidak diberikan keterangan pun tak apa sebab dia masih lagi ada maksud. Okey. Kalau berpelengkap mesti kena ada memerlukan kata. Okey, mesti memerlukan kata untuk melengkapkan maksud. Kalau tidak memang yang dia akan terus ataupun dia akan jadi tergantunglah ayat tersebut. Okey. So kita berbalik semula, kami sedang berunding dengan pihak atasan. Kalau gugurkan dengan pihak atasan, jadi kami sedang berunding, okey, masih lagi ada maksud. Sebab kata kerja ni, dia kena memerlukan objek. Selepasnya, dalam ayat ini, okey, selepas kata kerja, dia ada kata sendi nama, iaitu dengan. Lepas tu baru diletakkan objek. Sedangkan selepas kata kerja tu, dia mesti kena ada objek. Barulah kalau dia digugurkan, memang tak ada maksud. Tapi dalam ayat 1 ini, kami sedang berunding dengan pihak atasan. Dengan tu adalah kata sendi nama. Kata kerja mesti kena ada objek selepasnya. Tapi dia selepas kata kerja berunding, ada kata sendi nama iaitu dengan.
Jadi kalau kita gugurkan dengan pihak atasan, dia akan jadi kami sedang berunding, dia masih lagi ada maksud. Dan kita tahu bahwa memang kami sedang berunding, mereka sedang berunding. Begitu. Jadi jawapan yang kita boleh letakkan di sini adalah kata kerja tanpa pelengkap. Okay, so itu adalah jawapan dia. Okay, okay. Yang kedua. Okay, yang kedua, kami berjabat tangan ketika bertemu. Okay, kalau kita gugurkan, ketika bertemu, okay, masih lagi ada maksud. Okay, kami berjabat tangan. Kami berjabat tangan, masih lagi ada maksud. Tapi kalau kita gugurkan, tangan ketika bertemu, dia akan jadi kami berjabat. Okay. Dia tergantunglah maksudnya. Tergantung maksudnya. Sebab kenapa? Sebab asas dia selepas kata kerja mesti kena ada objek. Dalam hal ni, kata kerja berjabat tu selepasnya adalah tangan. Jadi mesti kena ada pelengkap untuk melengkapkan maksudnya. Jadi kalau kita gugurkan ketika bertemu, hanya akan jadi kami berjabat tangan, okey, masih ada maksud. Tapi kalau digugurkan, tangan ketika bertemu, hanya tinggal kami berjabat, tidak ada maksudnya. Jadi mesti kena ada pelengkap untuk melengkapkan maksud. Begitu. Okey. Jadi jawapan di sini yang kita boleh letak adalah kata kerja berpelengkap. Okey, berpelengkap. Alright. Okey, yang ketiga, kami mencari pertapa di gunung itu. Okey. Kalau kita gugurkan di gunung itu, okey, masih lagi ada maksud. Sebab kami mencari pertapa itu masih lagi ada maksudnya. Okey. Jadi memang automatik kita akan tahulah bahawa diorang ni pergi mencari pertapa. Pertapa tu memang kita tahu pertapa tu dekat mana. Dekat gunung kan? Dekat gunung ke, dekat hutan. Memang kita akan tahu pertapa tu memang akan ada di tempat itu. Jadi kalau nak beritahu di gunung itu boleh, tak nak beritahu di gunung itu pun tak apa. Sebab masih lagi ada maksud. Jadi kita boleh letakkan di sini. Yang ketiga adalah kata kerja berpenerang. Jadi macam itulah cara nak menjawab. Cuba gugurkan. Itu je. Dan satu lagi, kena tahu selepas kata kerja mesti ada objek yang menyambut. Tak ada objek, tak ada maksud. Ya. Jadi itu sajalah untuk bahagian ni. So ada soalan tak nak tanya dekat sini? Sebelum kita akan pergi kepada kata adverba. Okey, so saya harap tak ada masalah lah dekat sini. Jadi ingat tips dia dekat sini. Okey. Cuba gugurkan dalam unsur dalam predikat dan kena tahu selepas kata kerja tu mesti kena ada objek selepasnya. Ya. Nanti awak tengok baliklah kelas kita selepas ni lah. Okey. So kita dah selesai untuk ini. Okey, saya closekan dahulu dan saya akan pergi kepada kata adverba pula. So kita akan tengoklah apa lagi yang dimaksudkan kata adverba itu. Okey.
Oke, kita teruskan. Oke, kita teruskan. Oke, kata adverba. Oke, so kita tengoklah apa yang dimaksudkan dengan kata adverba. Oke, kata adverba adalah perkataan. Oke, adalah perkataan yang menerangkan kata kerja. Oke, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama. Dari segi cara, masa dan tempat. Kata adverba ni dia bukan istilah baru. Maksud di sini kata adverba ni dia adalah kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama. Dia bukan baru. Sebab kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama masih lagi ada maksudnya masing-masing. Jadi dia bukan satu pengasingan yang baru. Jadi jangan fikir kata adverba ni, ini kata adverba ni adalah kata kerja. Bukan, sebab kata kerja ni dia ada maksud dia tersendiri. Seperti mana yang awak dah belajar. Begitu. Sama juga kata adjektif. Kata adverba ni awak jangan fikir kata adverba ni adalah kata adjektif. Kerana kata adjektif tu adalah sifat atau keadaan yang menerangkan sesuatu. Sama juga dengan kata nama, yang terbagi kepada dua, kata nama am, kata nama khas. Frasa sendi nama pun sama juga, yang menggunakan perkataan di, ke, dengan, pada, seperti, seperti itu bukan, dan sebagainya lah. Ya, kata adverba ni dia adalah satu penerangan yang menerangkan keempat-empat ni. Dia bukan perkataan baru. Jadi yang maksud itu yang bukan kata adverba ni adalah kata kerja. Masing-masing sudah ada mempunyai maksud yang masing-masing. Jadi dia bukan satu pengasingan yang baru. So jangan confuse dengan ni. Kata adverba ni adalah perkataan yang menerangkan kata-kata itu. Yang menerangkan tentang kata-kata itu. Dia bukannya ada maksud yang lain. Sebab yang lain tu semua sudah ada mempunyai maksudnya yang tersendiri. Okay. Kata adverba dia terdiri daripada 4 bentuk. Okey. Mungkin dalam soalan tu dia pernah tanyakan di mana dalam bahagian B dia minta kita untuk menamakan 4 bentuk kata adverba. Okey, yang pertama adalah kata adverba jati. Okey. Yang kedua kata adverba yang asalnya kata adjektif. Kata adverba yang asalnya kata kerja. Okey, yang keempat kata adverba dalam bentuk gandaan. Okey. So, kita tengok satu persatu Okey, kata adverba jati contohnya adalah esok, begini, tadi, saling, nanti, kerap kali, kelak, kemarin. Jadi kalau frasa-frasa sebegini, kalau dia berikan satu contoh ayat yang menggunakan salah satu daripada perkataan-perkataan ini, automatically awak akan bagi jawapan ini adalah kata adverba jati. Kalau soalan tu dia tanyalah apakah jenis kata adverba yang terdapat dalam ayat ini. Jadi awak akan jawab, macam contoh, saya akan pergi ke sekolah esok. Kalau dia highlightkan perkataan esok, maksudnya itu ayat itu telah menggunakan kata adverba jati. Begitu. Okey, faham Okay. So sini tak ada masalah lah. Okay. Yang kedua kata adverba yang asalnya kata adjektif. Okay. So kita tengok contoh dari sini. Yang pertama adalah tinggi, lampai. Tinggi itu adalah kata adjektif. Lampai itu adalah adverba yang menerangkan kata adjektif itu. Okay, maksud di sini tinggi lampai kan. Perkataan tinggi lampai. Tinggi itu adalah adjektif dan lampai itu adalah adverba. Lampai itu telah diterangkan daripada tinggi. Apa maksud tinggi lampai itu? Macam tu. Jadi, yang lampai itu telah diterangkan oleh perkataan tinggi bagi memperjelaskan sesuatu situasi. Kerana sesuai dengan kata adverba itu adalah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama. Kalau kita tengok pada yang kedua ini, kata adverba yang asalnya kata adjektif, lampai telah diterangkan atau telah diterangkan oleh perkataan tinggi. Dia memperjelaskanlah dia setinggi mana tu sebenarnya. Jadi dia akan bagi tahu tinggi lampai. Begitu. Mungkin maksud dia terlalu tinggi.
Begitu. Okey. Yang kedua, contoh kedua pula besar, panjang. Sudahlah besar, panjang lagi. Macam tu kan. Jadi panjang tu adalah kata adverba yang telah diterangkan daripada perkataan besar. Jadi macam dia bagi tahu secara sindiran lah begitu. Macam contoh ayatnya sudahlah besar. Sudahlah besar, besar, awak dah besar panjang. Maksudnya awak sudah membesar dan awak sudah tinggi orangnya. Jadi awak dah boleh fikir apa yang patut awak lakukan. Begitu. Jadi dia maksudnya awak sudah diberikan kematangan lah untuk berfikir secara lebih baik lah begitu. Kan? Okay. Yang contoh yang ketiga, sakit tenat. Tenat tu adalah kata adverba yang menerangkan daripada perkataan sakit. Jadi memperjelaskan situasi sakitnya itu macam mana. Adakah sakit tu dah terlalu nazak ataupun sebaliknya. Begitu. Yang sampai terlalu nazak lah begitu kan. Itulah maksudnya tenat. Tenat daripada perkataan sakit yang telah diterangkan tersebut. Dan sebagainya. Sering terlambat, tidur nyenyak, bertindak tegas, mengalir deras, hampir roboh. Okay. So yang lain-lain tu adalah perkataan, dia kira macam support lah begitu. Sokongan yang diterangkan daripada kata adjektif sebelum ini untuk memperkukuhkan lagi sesuatu maksud perkataan itu. Ya. Okay. Sama juga yang ketiga, kata adverba yang asalnya kata kerja. Duduk berseorangan. Berseorangan tu dia adalah kata adverba yang menerangkan daripada perkataan duduk. Tinggal bersama-sama. Bersama-sama adalah kata adverba yang menerangkan daripada perkataan tinggal. Sama juga berjalan berjingkit, tinggi melangit, cantik berseri-seri, datang berkumpulan. Okey. Okey, yang ketiga adalah kata adverba bentuk gandaan. Okey. Sama jugalah lambat-lambat. Okey. Dia menerangkan tentang situasi lambat itu, diam-diam, senyap-senyap. Okey. Yang kedua separah. Teresak-esak, menggambarkan situasi yang dia menangis teresak-esak. Bersungguh-sungguh, menerangkan tentang situasi orang yang betul-betul sangat bersungguh-sungguh, serius dalam melakukan pekerjaan. Terang-terangan, menerangkan satu keadaan yang sudah jelas, sudah jelas situasi itu memang jelaslah begitu berlaku kan. Okey, gedebak, gedebuk. Sesuatu situasi yang menerangkan orang tu macam mana. Simpang siur. Keadaan simpang, menerangkan keadaan simpang jalan raya itu macam mana. Riuh rendah, menerangkan tentang sesuatu tempat tersebut. Adakah selalu bising ataupun tidak. Begitu. Okay. So itu adalah 4 bentuk kata adverba yang secara ringkasnya lah ada 4. Kata adverba jati, kata adverba yang asalnya kata adjektif, kata adverba yang asalnya kata kerja, dan kata adverba bentuk gandaan. Okey. Yang ketiga, seterusnya terdapat beberapa makna tertentu untuk kata adverba. Antaranya yep. Saya tengok yang atas tadi, adverba yang jati punya tu. Kan dia kan banyak yang satu perkataan kan, patah perkataan. Tapi apa yang kerap kali tu dia jati juga? Kerap kali. Okey, kerap kali ni dia adalah satu rangkaian perkataan. Okey, dia menerangkan tentang waktu. Jati tu kalau jati tu dia menerangkan situasi yang lebih kepada waktu. Kerap kali tu kenapa dia masuk dalam kata kerap kali tu kenapa dia masuk dalam kata adverba jati? Kerana perkataan kerap kali dia digunakan dalam situasi yang melibatkan waktu. Contohnya, Syamimi kerap kali tidur dalam kelas. Begitu. So kerap kali tu Syamimi kerap kali tidur dalam kelas tu maksudnya Syamimi tu dia dah berapa kali tidur dekat kelas. Macam tu. Jadi dia terangkanlah bahawa dia memang sering kali tidur dekat kelas, menerangkan tentang situasi seorang itu.
Faham? Faham. Lepas tu Okey. cantik berseri-seri. Cantik tu kan adjektif. Tapi apa dia Ah, letak, apa dia duduk dekat kerja. Lepas tu tinggi pun adjektif. okey, Apa dia cantik. letak dekat kerja. Okey, cantik tu dia macam kita belajar dekat golongan kata kan. Cantik tu dia boleh terdiri daripada dua. Cantik tu dia boleh terdiri daripada sifat. Cantik tu juga dia boleh terdiri daripada kata kerja. Begitu. Macam tadi kan saya terangkan kata kerja tu kan. Kata kerja tu dia boleh itulah maksudnya. Kata kerja tu dia boleh terdiri daripada dua. Kata kerja perbuatan dan juga kata kerja keadaan. Kata kerja perbuatan tu adalah cantik. Cantik. Kita mencantikkan diri. Itu yang bila kita buburkan apitan. Kan? Mendengankan. Tambah cantik. Menjadikan dia sebagai mencantikkan. Cantik ni juga dia boleh terdiri daripada keadaan yang boleh membawa masuk kepada kata adjektif. Cantik ni dia boleh jadi sifat. Begitu. Lepas tu apa lagi satu yang tadi? Tinggi melangit. Tinggi. Sama juga dengan cantik berseri-seri. Tinggi ni maksud dia dalam kata kerja. Okey, dalam kata kerja kita boleh gunakan tu sebagai bila kita menerangkan keadaan itu. Keadaan itu. Macam contoh, prestasi kerja saya semakin tinggi atau prestasi kerja saya tinggi. Begitu. Maksudnya prestasi kerja itu semakin baiklah. Begitu. Tinggi ni juga dia boleh jadi sebagai kata adjektif yang menerangkan sebagai sifat. Contohnya, saya tinggi orangnya. Begitu. Jadi maksudnya memang orang tu tinggilah. Memang lagi tinggi daripada kita. So macam tadilah cantik berseri-seri. Boleh? Atau masih lagi samar-samar? Okey. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, kata kerja ni dia boleh terdiri daripada dua. Dia boleh jadi kata kerja keadaan atau kata kerja perbuatan. Seperti yang saya terangkan tadi. Ya. Jadi take note lah benda tu. Sebab kadang-kadang dia boleh jadi tanya dekat bahagian A. Sebab bahagian A ni kan selalu mendapatkan soalan-soalan yang kita anggap tu sebagai merapu. Tapi sebenarnya betul macam tu. Selalu kita akan dapat soalan macam tu kan. Jadi take note benda tu. Okey. Okey, kita sambung kalau tak ada apa-apa. Okey, terdapat beberapa makna tertentu untuk kata adverba. Makna ni dia terdiri daripada 6 keadaan atau 6 maknanya. Waktu, keadaan, cara, jarak, ragam dan sifat perasaan. Jadi kesemua ini setiap satu diterangkan daripada perkataan sebelumnya untuk memberikan makna yang tersendiri. Okey, kita tengok satu persatu Okey, misalnya perkataan selalu datang. Selalu tu kan dia adalah kata kerja kan. Perkataan datang menerangkan daripada perkataan selalu. Jadi bila digabungkan menjadi satu rangkaian perkataan, ia membawa maksud kata adverba dalam waktu. Begitu. Jadi kalau kita kata selalu datang, ia menerangkan tentang waktunya lah. Sebab kata kerja selalu and digabungkan dengan datang, dia akan membentuk satu maksud baharu. Begitu. Jadi kita boleh gunakan dalam ayat, saya selalu datang awal. Saya tiba lewat ke sekolah. Begitu. Okay, yang kedua, dalam makna kata adverba waktu. Okay, dipotong keadaannya dipotong nipis. Okay, nipis tu diterangkan daripada perkataan dipotong. Jadi kita menggambarkanlah keadaan benda tu telah dipotong nipis. Gitu. Okay, berkata demikian. Dari segi makna kata adverba caranya pula. Jadi demikian tu adalah perkataan yang diterangkan daripada berkata. Okay.
So, sama jugalah jaraknya, makna kata adverba jarak, terbang tinggi, makna kata adverba ragam, benar-benar sembuh, ketawa riang. Jadi semua ni mempunyai maksud yang berbeza-beza dalam pelbagai keadaan. Jadi kata adverba ni secara keseluruhannya senang kita faham, perkataan yang menerangkan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan frasa sendi nama. Jadi perkataan yang selepas kata tersebut adalah perkataan yang menjadi penerang. Dengan erti kata lain, itulah kata adverba yang menerangkan daripada perkataan yang sebelumnya. Dia sebagai support lah. Support untuk melengkapkan maksudnya yang sendiri. Untuk menjadikan maksudnya itu ada. Okey. Jadi kita selesai untuk bahagian kata adverba. Ada soalan tak untuk setakat ini? Sebelum kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini. Ada soalan? Ragam tu saya dok berapa faham lah. Saya boleh dok seterang satu-satu yang benar-benar sembuh, benar-benar sakit. Tentu sampai pasti berjaya. Saya dok faham ragam tu. Okey, ragam. Ragam tu apa yang awak faham? Ragam tu maksud dia adalah sikap lah. Sikap kan? Sikap perangai kita, begitulah ragam. Ragam tu membawa maksud sikap atau perangai. Kita tengok benar-benar sembuh. Benar-benar sembuh. Benar tu daripada perkataan kata pembenar yang yang asalnya adalah benar, kan? Telah digandakan iaitu benar-benar. Maksud itu betul-betul, membawa maksudnya betul-betul bahawa keadaan itu terjadi, begitu. Dalam perkataan benar-benar sembuh, sembuh adalah kata adverba yang menerangkan daripada perkataan benar-benar. Jadi benar-benar dia ada maksudnya itu sendiri bila telah digandakan. Sebab asalnya adalah benar, tapi telah digandakan iaitu benar-benar sembuh. Sembuh tu maksudnya apa? Yang telah beransur pulih lah kan. Jadi secara keseluruhannya ia menerangkan tentang keadaan ataupun sifat manusia itu yang telah sembuh daripada sakit. Betul-betul sakit. Sakit itu adalah daripada daripada kata pembenar, kata pembenar iaitu betul. Betul yang telah digandakan betul-betul. Jadi bila dibentuk betul-betul dengan sakit, ia menerangkan bahawa sikap dia ni ataupun dia punya perangai kan menggambarkan keadaan ragam seorang itu, dia benar-benar sakit ataupun betul-betul sakit. Dia macam terangkan tentang keadaan seorang itu. Kalau tentu sampai itu adalah kata adverba yang menerangkan daripada perkataan tentu. Jadi kalau kita fahamkan betul-betul tentu sampai, maksudnya memang akan sampailah tepat pada masanya. Begitu. Jadi dia macam setiap tadi dia berperanan sebagai bila kita tengok kita asingkan daripada ataupun pisahkan antara dua perkataan tersebut, setiap perkataan yang digabungkan dia ada maksudnya asal, tapi bila digabungkan menjadi satu perkataan membentuk satu maksud yang baharu. Jadi ada penerang ataupun ada satu perkataan yang boleh diterangkan daripada perkataan sebelumnya bagi menyampaikan sesuatu maksud yang tersendiri ataupun maksudnya baru. Macam perkataan sampai kan, sampai itu diterangkan daripada perkataan tentu yang membawa maksud memang akan betul-betul sampai punya. Begitu. Macam tu kan. Jadi kalau nak tahu ia adalah kata adverba ataupun tidak, awak tengok perkataan sebelumnya. Dan perkataan selepas tersebut tu mesti terdiri daripada kata adjektif, kata kerja,
Kata adjektif, kata kerja, frasa sendi nama. Okey? Dan lagi satu kan, perkataan benar-benar dan juga betul-betul itu dia boleh jadi juga termasuk dalam kata kerja. Ya. So itu info tambahan dia lah, begitu. Okey, pasti berjaya. Okey, pasti berjaya. Berjaya adalah kata adverba yang menerangkan daripada perkataan pasti. Yang sudah membawa maksud pastikan ia contoh dalam ayat, saya pasti berjaya dalam peperiksaan. Begitu. Jadi, berbalik semula kepada maksud kata adverb itu, okay, berjaya adalah perkataan yang menerangkan daripada perkataan sebelumnya, iaitu pasti. Jadi, dia berpadananlah ataupun bertepatan dengan makna ragam. Makna ragam tu maksud itu adalah suatu sikap atau perangailah daripada manusia itu. Jadi, perkataan benar-benar sembuh, betul-betul sakit, tentu sampai, pasti berjaya, adalah contoh perkataan yang menggambarkan tentang situasi manusia itu. Yang terdiri daripada pelbagai lah. Sama ada dia gembira, sedih, marah, murung ataupun sebagainya. Yang membawa itu adalah contoh frasa yang membawa makna kata adverba ragam. Macam tu. Menjawab tak soalan awak? Okey. Okey. So ada lagi soalan lain selain daripada yang tadi? Tak ada dasar. Okey. Jadi kita dah pun selesai untuk kelas kita hari ni lah. Seperti yang awak minta saya kan. Jadi harap ia boleh dapat membantu awak untuk faham baliklah. Tadi kita dah belajar tentang kata kerja dan juga kita dah belajar tentang kata adverba itu. Okey, dalam morfologi. Jadi saya harap ini boleh dapat membantu dan praktikanlah. Untuk pastikan awak kena faham betul-betul, awak praktikanlah dekat soalan. Okey, mana-mana soalan lah. Soalan tahun lepas ke ataupun daripada latih to be. Okey, dia akan membantu awak lah untuk mantapkan lagi pemahaman. Tapi saya tak sure lah kalau dia akan tanyakan lagi atau tidak. Kerana MPM ni kita tak tahu. Kadang kan soalan dia akan digubalkan macam mana. Apa-apa pun kena sentiasa bersedia dan pastikan untuk soalan paper Bahasa Melayu semester 2 ni ataupun kertas 2 ni kita boleh dapat perbaiki lagi, kita fixkan lagi daripada yang sebelumnya. Biasanya kalau yang ulangan ni dia akan lagi senang lah kot. Dia akan lagi senang daripada soalan yang sebelumnya. Apapun kita haraplah supaya kita boleh dapatkan soalan yang kita dah usahakan selama ni lah sebelum ni. Supaya ia boleh dapat perbaiki lagi grade kita sekurang-kurangnya 1 atau 2 anak tangga lagi lah daripada grade kita sebelum ni. So saya percaya awak boleh awak boleh dapat usahakan yang terbaik. Pasti okay. Yang penting awak gembira lah dengan hasil yang awak akan bakal dapat nanti. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ni. Okay, nanti awak boleh request je apa lagi topik yang awak nak minta saya ajarkan dan kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Sir. Sama-sama.